ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan limpah nikmatnya kita dapat sama-sama lagi berkumpul untuk sama-sama mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam hadis menyebut majalasa qaumun yadhkurunallah, tidaklah duduk-duduk satu kaum yang mengingati Allah, wa tadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari antara sesama mereka. Dalam riwayat yang lain menyebut tidak menyebut wa tadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan diturunkan ke atas mereka ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan diturunkan kepada mereka rahmat, dan juga yang akhirnya wa hafathumul malaikah, para malaikat mengurumuni mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut mereka di sisinya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala walaupun kita berjumpa secara maya, tapi alhamdulillah kita dapat sama-sama berkongsi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kali ini kita akan menyambung kembali perbahasan berkenaan mustalah hadis. Jadi setelah kita terangkan minggu lepas berkenaan tentang pembukuan ataupun asal usul kepada mustalah hadis, dan kita telah terangkan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama berkenaan tentang ilmu mustalah hadis, dan juga sedikit sebanyak kita telah masuk berkenaan tentang hadis khabar, dan juga pembahagian mutawatir dan juga ahad. Dan juga kali ini insyaAllah kita akan masuk kepada seterusnya, yaitu khabar ahad. Khabar ahad ataupun hadis ahad, itu hadis yang kurang daripada hadis mutawatir. Hadis ahad dari sudut pecahan dia terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, khabar masyhur, yaitu yang diriwayatkan dalam jumlah yang ramai tetapi kurang daripada bilangan khabar mutawatir. Dan juga khabar aziz, yaitu khabar yang mana diriwayatkan paling kurang dengan 2 orang daripada 2 orang, disebut sebagai khabar aziz ataupun hadis aziz. Yang ketiga adalah khabar gharib. Gharib yaitu yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja. Kadang-kadang disebut dengan perkataan gharib yang bermaksud asing, ataupun ganjil, ataupun janggal, ataupun seorang, ataupun disebut sebagai tafarrud, yaitu berseorangan juga.
Ada dua istilah, dan dua-dua membawa maksud yang sama, yaitu satu hadis ataupun satu berita yang diriwayatkan oleh seorang. Setelah kita telah membincangkan berkenaan tentang khabar mutawatir, jadi kita akan masuk kepada khabar ahad. Dan juga setelah kita masuk tadi tentang pembahagian khabar ahad dari sudut bilangan perawi, maksudnya perawi yang meriwayatkan sama ada 2 orang, sama ada 3 orang, sama ada ramai ataupun sama ada seorang. Jadi kita masuk kepada perbincangan yang paling penting dalam ilmu mustalah hadis, yaitu khabar ahad dari sudut penerimaan khabar tersebut, itu dipanggil khabar maqbul, khabar yang diterima, ataupun hadis maqbul, hadis yang diterima. Dan juga khabar ahad yang mardud, yang ditolak, yaitu hadis ahad yang ditolak. Ini kerana kita telah maklum secara daruri ataupun secara qat'i ataupun secara ijma' bahawa khabar-khabar yang mutawatir tidak boleh nak diingkari sama sekali, dan juga tidak memerlukan kepada syarat yang ditetapkan seperti mana khabar ahad. Jadi di sini ada 2 pembahagian. Pertama, hadis ahad yang maqbul. Yang kedua, hadis ahad yang mardud, hadis ahad yang diterima, dan juga hadis ahad yang ditolak. Jadi para ulama, mereka tidak menerima hadis ahad, hadis itu yang selain daripada mutawatir, kecuali melalui syarat-syaratnya yang ketat. Dan insya-Allah kita akan bincangkan pada malam ini berkenaan tentang hadis ahad yang diterima dan juga hadis ahad yang ditolak. Hadis ahad yang makbul, yang diterima, ditakrifkan oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya Nuzhatun Nazar, bermaksud apa yang diwajibkan untuk beramal di sisi jumhur, di sisi majoriti ulama mewajibkan beramal, berhujjah dengan hadis ahad. Adapun hadis ahad yang mardud, yang ditolak, yaitu hadis ahad yang mana tidak ada tarjih ataupun tidak ada kata putus berkenaan tentang perawi tersebut, sama ada berita tersebut benar ataupun tidak, kerana tergantung kepada perbahasan keadaan para perawi. Yaitu kenapa dia ditolak? Kerana perawi tersebut tidak diabsahkan ataupun tidak dikatakan, maksudnya tidak boleh nak dirajihkan, tidak boleh nak diputuskan bahawa adakah khabar ataupun berita yang dibawa oleh beliau datang daripada Nabi ataupun tidak. Kerana masalah perawi menyebabkan hadis tersebut tidak boleh diterima secara mutlak, dan akhirnya ditolak. Kemudian tentang khabar ahad yang makbul. Apakah syarat khabar ahad makbul yang diterima? Di sini Ibnu Hajar rahimahullahu taala telah menyatakan 5 syarat, yaitu khabar ahad tersebut diterima. Sebelum kita masuk kepada syarat khabar ahad tersebut diterima, kita mesti mengetahui khabar ahad yang diterima ada peringkat ataupun ada kedudukannya.
ada martabatnya, ada kedudukannya. Yang pertama adalah yang dikeluarkan oleh Bukhari Asy-Syaikhan, itu Bukhari dan Muslim, ataupun dikenali sebagai Asy-Syaikhan ataupun Asy-Syaikhain. Itu bermaksud kepada kitab Imam Bukhari di dalam sahihnya dan juga kitab Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka khabar ini diterima kerana dia mengandungi beberapa qarinah atau beberapa sebab yang kuat yang menyebabkan hadis yang terdapat di dalam Bukhari dan Muslim diterima berbanding dengan hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab yang lain. Dan tetapi darjat ataupun kedudukan hadis yang terdapat di dalam Bukhari dan Muslim tidak setinggi taraf hadis yang diittifaq ataupun disepakati oleh para ulama sebagai hadis mutawatir. Iaitu ulama telah ittifaq sepakat bahawa hadis mutawatir adalah hadis yang peringkat tertinggi, kerana dia tidak perlu kepada syarat diterima hadis tersebut. Kemudian barulah hadis yang disandarkan kepada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, di dalam kitab sahihnya itu Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Adapun Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, beliau bukan hanya menulis kitab sahih sahaja, tapi di sana ada kitab-kitab yang lain dengan metod ataupun penulisan yang berlainan. Seperti mana kitab Imam Bukhari yang di dalam Adabul Mufrad yang menceritakan tentang adab, akhlak. Di sana tidak diwajibkan untuk hadis tersebut sahih. Dan juga Imam Muslim ada menulis kitab At-Tamyiz, itu tentang masalah perawi, dan ia tidak diwajibkan kepada hadis tersebut di dalam itu adalah sahih. Yang diwajibkan ataupun dimetodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang sahih adalah di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sahaja. Kenapa dia adalah kedudukan tertinggi selepas hadis mutawatir? Adalah pertama, kerana kedudukannya yang terlalu hebat. Dan sesiapa yang belajar ilmu mustalah hadis, dia akan mengetahui bahawa Bukhari Muslim ulama telah sepakat untuk menerimanya secara jumlah, secara majoriti, penerimaan kepada semua hadisnya berdasarkan majoriti. Yang kedua disebut Ibn Hajar ni adalah didahulukan daripada sahih yang selainnya. Maksudnya jikalau ada imam-imam yang lain mensahihkan hadis tersebut, maka sahih yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim adalah lebih tinggi daripada sahih yang disahihkan oleh imam tersebut, kerana ketat pada syarat yang dilakukan oleh Bukhari dan Muslim berbanding imam-imam yang lain. Yang ketiga adalah kerana diterima pakai oleh para ulama dengan sepakat, sehingga boleh kita katakan dia memberi faedah ilmu dan juga dia bersifat untuk zaman sekarang ni dia menjadi seperti hadis yang mutawatir. Kerana kalau kita lihat di dalam hadis Bukhari dan Muslim, di dalam semua kitab, tidak kira kitab Bukhari itu berada di Amerika ataupun berada di Malaysia ataupun berada di Arab Saudi ataupun berada di Jordan, sama ada kitab tersebut kitab Arab ataupun kitab Melayu ataupun kitab terjemahan yang lain, maka hadis-hadisnya adalah sama, adalah sepakat, bab-babnya adalah sepakat, telah tersebar meluas ke seluruh dunia kitab-kitab Bukhari dan Muslim, yang menjadikan ia lebih kuat lagi, lebih kuat lagi untuk diterima.
Tetapi di sini Ibnu Hajar telah mentaksiskan ataupun mengecualikan hadis-hadis dalam Bukhari dan Muslim selagi mana hadis tersebut tidak diintiqad atau tidak dikritik oleh salah seorang daripada hufaz, daripada para hafiz hadis di dalam dua kitab ni, yaitu kesemuanya yang dikritik oleh para imam, yaitu maksudnya para hufaz hadis yang lain, imam-imam hadis yang lain, mereka mengkritik lebih kurang sebanyak 210 hadis, yaitu yang disepakati Bukhari Muslim ada sebanyak 32 hadis. Di sisi Bukhari sahaja tanpa Muslim ada sebanyak 78 dan Muslim sebanyak 100 hadis. Tetapi dalam masa yang sama, hadis-hadis yang telah dikritik di dalam Bukhari terutamanya telah dijawab kembali oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, kitab syarah kepada Sahih Bukhari yang masyhur, Fathul Bari Ibnu Hajar, bukan Fathul Bari kepada Ibnu Rajab. Di dalam muqaddimahnya yang diberi nama sebagai Hadis Sari, dan dia telah menjawab segala kritikan-kritikan hadis yang terdapat di dalam kitab Bukhari. Jadi ini menunjukkan bahawa hadis sahihain ataupun hadis yang terdapat di dalam Bukhari dan Muslim secara sepakat para ulama telah menerimanya. Kalau zaman sekarang apabila kita meriwayatkan hadis yang memang betul-betul ada dalam Bukhari dan Muslim, maka kita tidak perlu menukil kesahihan daripada para imam yang lain, kerana mencukupi untuk kita menisbahkan kitab tersebut kepada Bukhari dan Muslim kerana ketinggian kemuliaan kitab tersebut dan kelebihan yang Allah Taala beri kepada para imam ini, sehingga kitab mereka diiktiraf sebagai kitab sahih yang tertinggi. Kemudian di sini yang kedua adalah hadis, yaitu yang pertama tadi hadis yang tidak dikritik. Yang kedua hadis yang mana di antara Bukhari dan Muslim ada persanggahan, yaitu yang tidak boleh nak ditarjih ataupun nak diputuskan antara dua hadis tersebut, maka ini dia dikira hadis yang terkecuali. Dan juga hadis yang masyhur daripada perawi-perawi yang thiqah, yang dipercayai, yang bukan perawi-perawi yang dhaif, yang lemah, atau perawi-perawi yang dikritik oleh para ulama. Kemudian adalah hadis adalah hadis yang antara hadis yang sahih adalah hadis yang dipanggil hadis musalsal bil a'immah al-huffaz al-mutqinin, yaitu hadis yang silsilah sanad dia adalah daripada para perawinya adalah merupakan para imam atau para hafiz yang mutqin, yang itqan, yang maksudnya yang betul-betul hebat para imam tersebut. Maka hadis-hadis ini yang diriwayatkan oleh mereka seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada misalan daripada Malik An-Nafi' an Ibnu Umar misalan, ketiga-tiga adalah imam yang masyhur, yang popular, yang hebat. Imam Malik sendiri, Imam Nafi' dan juga Ibnu Umar, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam yang masyhur dalam bidang hadis, maka hadis-hadis mereka lebih diutamakan berbanding jikalau ada persanggahan dengan hadis yang terdapat di dalam Bukhari dan Muslim.
Kemudian juga kita akan masuk kepada sebelum kita masuk kepada syarat penerimaan hadis sahih dan juga selainnya, kita akan masuk kepada hadis yang gharib. Hadis yang gharib tadi. Hadis yang gharib tadi secara ringkas adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Dan ini dipanggil sebagai gharib mutlak. Gharib mutlak, yaitu seorang perawi daripada asalnya, seperti mana hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat itu hadis hanya saja bermula amalan itu adalah dengan niat, dan juga wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia ialah mendapat balasan daripada apa yang diniatkan. Hadis ini adalah hadis yang pertama dalam Bukhari, dan juga Imam Nawawi meletakkan di dalam hadis yang pertama di dalam kitab Matan Arba'in ataupun hadis 40. Begitulah juga hadis larangan daripada menjual wala dan juga hibahnya. Maksudnya menjual wala ni maksudnya seorang hamba dia mesti mempunyai tuannya. Dia tidak boleh jual sesuka hati ketaatan setia tuannya itu, dan juga tidak boleh sesuka hati tuannya untuk memberi hibah ataupun memberi hibah ni maksudnya macam sedekah, tapi hibah ni lebih kepada memberi sesuatu kepada orang lain. Hadis ini juga antara hadis yang dikatakan sebagai hadis yang tafarrud ataupun hadis yang gharib yang mutlak, yaitu daripada asalnya hanya diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dan juga diriwayatkan daripada Ibnu Umar adalah Abdullah bin Dinar. Ini contoh kepada hadis dipanggil hadis gharib mutlak ataupun hadis fardul mutlak, yaitu hadis yang semata-mata daripada permulaannya dia adalah gharib, dan dia tersebar selepas daripada perawi tersebut. Maksudnya setiap orang yang mengambil hadis, perawi yang seterusnya mengambil hadis adalah daripada orang tersebut sahaja. Kedua adalah hadis gharib tadi ada dua bahagian. Pertama hadis gharib yang mutlak, kedua hadis gharib yang nisbi. Jikalau ditinjau di dalam ilmu hadis, ulama dahulu apabila mereka menulis berkenaan hadis, mereka akan menulis tentang sanad-sanadnya. Dan jikalau tiba-tiba ada satu hadis yang pelik yang hanya diriwayatkan oleh seorang, maka dia akan menulis tafarrada bihi fulan, ataupun fulan tersebut telah bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini ataupun meriwayatkan lafaz ini. Dan juga kaedah para ulama muhaddisin berbeza dengan kaedah para ulama fiqh di dalam masalah ini. Ulama muhaddisin mereka mengutamakan kesahihan pada riwayat, dan mereka menolak semua hadis-hadis yang sama dengan dia yang tidak sahih, yang telah dibuktikan akan kecacatan hadis tersebut. Adapun para fuqaha atau para ahli fiqh, mereka lebih mengutamakan kepada menggabungkan hadis-hadis tersebut selagi mana perawi tersebut masih dalam lingkungan perawi yang thiqah, yang dipercayai, dan mereka lebih
mudah untuk digabungkan antara hadis-hadis supaya lebih banyak hukum atau istinbat, pengeluaran hukum boleh berlaku daripada satu-satu isu ataupun satu-satu hadis yang mempunyai banyak riwayat. Jadi oleh kerana perbezaan ini menyebabkan bila mana ulama hadis menulis berkenaan tentang satu hadis, satu riwayat, maka jikalau riwayat tersebut ataupun tambahan tersebut jarang, maka dia akan mengatakan hadis ini gharib daripada jalur ini, ataupun hadis ini pelik, hadis ini asing daripada jalan ini. Begitu juga mereka akan bagi tahu, bukan bermaksud bahawa ni kita tak boleh nak menolak terus maksudnya, tetapi ia satu kaedah ulama hadis di dalam menulis berkenaan hadis. Bukan sekadar mereka menulis riwayat, tetapi mereka juga mengisyaratkan kepada hadis tersebut, adakah hadis tersebut diiktifak ataupun disepakati oleh ulama hadis yang lain, ataupun ada para ulama yang mengatakan hadis tersebut tafarrud ataupun bersendirian, perawi tersebut meriwayatkan hadis ini. Jadi begitulah konsep kepada dipanggil al-gharib an-nisbi ataupun al-fard an-nisbi. Perbezaan antara kedua-dua masalah gharib. Okey, jadi kita dah sampai kepada satu tajuk yang ditunggu-tunggu, dan juga tajuk ini sebenarnya adalah tajuk yang terpenting di dalam ilmu mustalah hadis, iaitu membezakan antara hadis yang sahih, hadis yang diterima, dan juga hadis yang ditolak. Jadi hadis yang diterima sudah merangkumi kepada 5 syarat yang disebut oleh Ibnu Hajar ini, iaitu pertama binaqlin adli tam adlin. Maksudnya syarat utama adalah dinukilkan ataupun diriwayatkan oleh seorang perawi itu adalah seorang perawi yang adil. Yang kedua, mestilah perawi tersebut adalah tamud dhab. Kita akan bahas nanti apakah maksud tamud dhab. Secara ringkasnya adalah dia adalah orang yang paling cekap dari sudut hafalannya. Kemudian muttasilus sanad, mestilah bersambung. Perawi-perawi yang thiqah ini, yang adil tadi, mestilah bersambung riwayatnya, tidak ada putus. Dan juga ghairu mu'allal. Ghairu mu'allal maksudnya tiada illah. Tiada illah, tiada kecacatan yang dipanggil kecacatan yang menyebabkan hadis tersebut menjadi hadis yang dhaif. Dan juga wala syadz, tidak bercanggah dengan riwayat ataupun hadis-hadis yang lebih perawinya lebih thiqah, lebih dipercayai. Apabila mencukupi kepada 5 syarat ini, pertama adlun, perawi yang adil. Yang kedua tamud dhab, iaitu perawinya adalah cakap dari sudut hafalannya. Yang ketiga bersambung sanadnya. Yang keempat tiada illah, tiada kecacatan dan yang tersembunyi yang boleh menjadikan hadis tersebut jatuh kepada martabat dhaif. Dan juga hadis yang tiada syadz, itu tidak bersanggah dengan hadis sahih yang lebih tinggi, maka hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang sahih li dzati. Inilah martabat tertinggi ataupun kedudukan yang tertinggi di dalam ilmu hadis, selepas daripada mutawatir, itu adalah hadis sahih li dzati. Kemudian apabila kurang daripada syarat tersebut, mana kurang daripada syarat yang 5 tadi itu, maka dia akan menjadi kepada mengikut turutannya. Yang tadi adalah hadis sahih li dzati, iaitu yang mencukupi 5 syarat yang disebutkan, ataupun tidak. Itu ataupun yang tidak mencukupi 5 syarat ini, seperti mana hadis yang mana perawinya tidak begitu cekap dalam hafalannya, maka dia menjadi ataupun perawinya biasa disebut sebagai perawi yang saduq. Saduq ni adalah orang yang dipercayai, tetapi kedudukan dia adalah lebih rendah daripada hadis yang perawinya disebut sebagai thiqah. Apatah lagi thiqah dan thiqah, imamun hujjah, itu adalah perawi yang tertinggi
Adapun perawi yang sodok ini, maka kategori hadisnya secara bersendirian, secara riwayat dia berseorangan, hadisnya menjadi hadis hasan lidzati. Itu hadis hasan dengan dirinya sendiri. Maknanya hadis yang tidak mencukupi 5 syarat tadi, yaitu dia hanya kurang dari sudut dhab dia ataupun hafalan dia kurang, maka dia berjatuh kepada hadis hasan. Seperti mana perawi yang sodok. Itu perawi sodok ni perawinya ada adil. Perawi yang seorang yang adil, dipercayai. Tetapi dalam masa yang sama dia hafalan dia kurang sedikit berbanding perawi daripada yang thiqah. Yang thiqah, bila mana disebut thiqah, maksudnya adalah perawi yang biasanya adalah cekap dari sudut hafalan dan juga seorang yang adil. Jadi perawi yang disebut sebagai sodok ini, jikalau dia berseorangan, hadisnya adalah hadis ada riwayat dia adalah berseorangan, itu secara bersendirian, maka dia menjadi hadis hasan lidzati, itu hadis hasan secara berseorangan. Tetapi apabila di sana ada banyak jalur-jalur ataupun banyak perawi lain yang menjadikan hadis dia menjadi, dengan adanya banyak jalur perawi yang lain, menjadikan hadis dia akan dinaik taraf, ditinggikan sebagai hadis sahih li ghairi, iaitu hadis sahih dengan sebab ada sokongan daripada perawi ataupun jalur-jalur riwayat yang lain. Kemudian hadis hasan lidzati tadi kita sudah sebut. Kemudian hadis hasan li ghairi. Pertama hadis sahih lidzati. Yang kedua hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li ghairi yang tadi kita sebut, iaitu hadis yang taraf hasan, tetapi oleh kerana disokong dengan hadis-hadis yang lain, maka dia menjadi hadis yang sahih li ghairi. Kemudian hadis hasan lidzati adalah perawi tadi, iaitu perawi yang sodok tadi, maka dia menjadi hadis hasan lidzati. Kemudian hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi ini adalah hadis yang mana asal hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Sebenarnya perawinya adalah perawi yang dhaif. Tapi kedhaifan perawi tersebut ada, orang kata ada ihtimal ataupun ada apa istilahnya? Ihtimal ni maksudnya ada kemungkinan bahawa perawi tersebut dhaif, dia tidak terlalu dhaif, yang menunjukkan jikalau ada sokongan daripada perawi-perawi yang lain, dia akan menjadi hadis tersebut diterima. Maka bila mana adanya sokongan daripada perawi-perawi yang lain, ataupun membuangkan ihtimal dia, membuangkan sangkaan dia, misalnya perawi tersebut seorang yang mursal, misalnya dikenali sebagai mursal, iaitu terputus sanad dia dengan apa, misalnya perawi tersebut adalah perawi tabi'in, Hasan Basri misalnya, terputus sanadnya, lepas tu dimadukkan terus kepada Rasulullah, maka terputus sanadnya di situ adalah sahabat. Tapi jikalau ada jalan lain ataupun ada riwayat daripada imam lain yang mengesahkan bahawa ada di situ ada sahabat, iaitu dalam hadis ini, dalam konteks hadis ini, dia meriwayatkan hadis tersebut daripada sahabat dan sahabatnya tak dikenal pasti siapa dia, maksudnya tidak ada terputus di situ, maka hadisnya adalah menjadi hadis hasan li ghairi. Dia akan naik kepada hadis hasan li ghairi. Perbezaan antara hadis-hadis ini dengan hadis yang dhaif adalah hadis yang masih dalam kategori hasan li ghairi, dia dibenarkan ataupun berada di kedudukan seperti mana hadis yang makbul, iaitu hadis yang diterima, yang boleh dibuat sebagai hujah. Jadi dalam masalah adakah sokongan hadis lain boleh menguatkan suatu hadis yang dhaif, kita katakan seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, iaitu dia boleh naik menjadi hadis yang sahih, iaitu seperti mana yang diterangkan dalam ni, iaitu lima turuk. Asalnya adalah 2 sahaja, iaitu hasan dengan sahih.
dia boleh naik menjadi hasan li ghairi, sahih li ghairi, hasan macam hadis dhaif, dia boleh naik menjadi hadis hasan li ghairi jikalau adanya penguat daripada sokongan lain. Dan ini bukanlah kaedah baru di sisi ulama mutaakhirin, tidak. Sebenarnya kaedah ini telah digunakan pakai oleh ulama-ulama sebelum itu, seperti ulama yang dipanggil ulama mutaqaddimin telah menggunakan pakai kaedah ini. Tetapi jikalau hadis tersebut dhaif, sangat-sangat dhaif, contoh perawi tersebut dikenal sebagai seorang perawi muttaham bil kadzib, perawi yang ditohmah sebagai pendusta, atau perawi yang digelar sebagai matruk, itu perawi yang ditinggalkan riwayatnya kerana terlalu teruk riwayat dia, hafalan dia ataupun ingatan dia, maka perawi-perawi yang macam ini walaupun datang 100 jalur, 100 sokongan daripada lain sekalipun, hatta apatah lagi kalau hadis tersebut hadis palsu, walaupun datang sokongan yang lain pun hadis tersebut tidak boleh naik kepada kedudukan sahih, walaupun adanya banyaknya riwayat daripada banyaknya sokongan daripada hadis-hadis yang lain. Tetapi kalau perawi itu sekadar dhaifnya, sekadar mursal, ataupun perawinya dhaifnya yang dhaif yang ringan dipanggil, yang membolehkan perawi tersebut untuk dihilangkan sangkaannya, maka adalah dia boleh menaik hadis tersebut, boleh menjadi hadis yang hasan, kerana berkemungkinan besar bahawa perawi tersebut mendengar, maksudnya hadis tersebut adalah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, berkenaan tentang saya nak sentuh sikit berkenaan tentang sebagian orang kata khabar ahad, khabar seorang perawi adakah boleh diterima macam itu saja? Maksudnya kita katakan macam ini. Contoh macam kalau kita nak berjumpa seorang pakar, misalnya kita sakit mata, misalnya kita akan berjumpa dengan pakar mata, kan? Adakah ada kemungkinan di sana pakar mata itu silap ataupun tidak pandai merawat? Ya, kemungkinan itu ada. Tapi kemungkinan itu adalah kemungkinan yang sangat-sangat kecil, kerana dia adalah seorang pakar. Bila dia seorang pakar, kemungkinan dia adalah perkara yang kecil. Kemungkinan untuk dia tidak boleh membuat perkara tersebut kerana dia seorang yang pakar. Maka yang kemungkinan yang lebih besar adalah dia boleh menyembuhkan sakit kita tersebut, menyembuhkan sakit kita tersebut. Tidak perlu diwajibkan sehingga kita katakan pakar tersebut mesti wajib dengan secara qat'i mesti menyembuhkan sakit. Tidak, yang sembuhkan sakit itu adalah Allah Ta'ala, tapi dia berubat dengan kepakaran yang dia ada, menyebabkan dia boleh memberikan nasihat yang betul dan sebagainya yang boleh membolehkan sakit tersebut sembuh. Begitu juga dalam ilmu hadis. Apabila para ulama dia telah memberikan syarat-syarat ini, kan? Sebagian orang kata hadis yang khabar ahad ni kemungkinan besar perawi tersebut walaupun thiqah, dia boleh tersalah, dia boleh tersilap. Ya, kalau dia seorang saja, kan? Kita katakan kalau di sana ada sokongan daripada perawi-perawi yang lain, kalau di sana ada banyak lagi, kan? Kalau kita sendiri, kan? Kita sendiri apabila kita mendengar berita daripada seseorang, kita akan cek berita tersebut, kan? Kalau berita tersebut datang dari seorang ulama yang masyhur, yang dikenali, kita terus akan share pasal kita yakin, misalnya ulama tersebut memang kita yakin thiqah dia dan sebagainya, kita yakin bahawa berita tersebut adalah benar dan tak mungkin dia akan berdusta. Jikalau kita boleh beranggapan sedemikian pada para ulama sekarang, maka begitu juga ahli hadis, mereka adalah pakar di dalam bidang hadis dan mereka tidak mudah-mudah untuk mensahih ataupun mendhaifkan hadis, melainkan di sana adanya qarinah atau bukti-bukti yang terlalu kuat yang menyebabkan hadis tersebut naik. Sebab itulah di sana ada, nanti kita akan belajar begitu banyak hadis yang dhaif dan juga nama-nama hadis yang dhaif, supaya kerana penjagaan para ulama terhadap riwayat hadis tersebut dan juga matan hadis tersebut, sehingga mereka kita boleh kata majoriti secara zon, bahawa secara sangkaan kita bahawa ia adalah memang benar datang daripada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada banyak antaranya adalah kepakaran mereka dalam bidang hadis dan juga ketelitian mereka, dan mereka bukan seorang, mereka begitu ramai sekali dalam menjaga hadis tersebut, dan juga ketakwaan dan kewarakan mereka di dalam meriwayatkan hadis, sehingga ada sahabat-sahabat yang meriwayatkan sedikit saja hadis. Kerana apa? Kerana dia begitu takut untuk meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut tersalah ucapan dia dengan berbeza sikit dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ketakutan inilah mereka meriwayatkan sedikit hadis. Di sana ada juga para ulama, sahabat ataupun para ulama yang meriwayatkan banyak hadis kerana meyakini bahawa dan mereka diberikan ilmu yang mendalam dan juga kefahaman dan juga hafalan yang mantap yang menyebabkan mereka boleh meriwayatkan, menghafal dengan begitu cekap hadis-hadis itu, dan juga mereka boleh menyampaikan seperti mana yang mereka dengari, dan menyebabkan mereka boleh meriwayatkan banyak hadis. Setiap orang ada kedudukan dan martabatnya, ada kelebihan dan ada kekurangannya sendiri. Hingga kan apabila dikatakan Imam Malik rahimahullah taala, apabila dia nak meriwayatkan hadis, maka mukanya menjadi merah kerana takut bahawa apa yang diucapkan itu adalah bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu para ulama salaf apabila mereka meriwayatkan hadis, mereka akan menambah di belakangnya au kama qal, ataupun seperti mana yang dikatakan oleh Nabi, ataupun au kama qal, ataupun yang au nahwahu, ataupun seumpamanya. Begitu jaganya, begitu perhatiannya mereka terhadap hadis Nabi, bahkan mereka begitu takut untuk meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka begitu hampir hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu mencintai mereka akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan antara perkara yang akan begitu mustahil untuk mereka menisbahkan ataupun menyandarkan sesuatu yang bukan hadis Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu diperlukan kepada ilmu mustalah hadis ini, supaya untuk membezakan perawi-perawi yang bertaraf tinggi, iaitu dikenal sebagai imam, hufaz, hujjah, dan juga perawi yang thiqah, dan juga perawi yang saduq, dan juga perawi yang sebaliknya, supaya untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk kepada ta'arif kepada adalah, keadilan ataupun adilnya para perawi. Dimaksudkan oleh Ibnu Hajar di sini adalah man lahu malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah, wal muradu bit taqwa ijtinabul amal as-sayyi'ah min syirkin aw fisqin aw bid'ah, iaitu mereka yang mempunyai kemampuan untuk sentiasa melazimi, sentiasa dalam keadaan bertakwa, dan juga dalam menjaga marwah, menjaga marwah. Maksudnya mereka ni amat-amat bertakwa kepada Allah, dan juga amat-amat menjaga marwah. Mereka tidak buat apa yang dianggap sebagai keji oleh para manusia, walaupun perkara tersebut perkara yang mubah ataupun perkara tersebut perkara yang makruh, apatah lagi. Bahkan apatah lagi kalau perkara tersebut perkara haram, langsung mereka tidak melakukannya. Yang dimaksudkan dengan takwa di sini adalah ijtinabul amal as-sayyi'ah min syirkin aw fisqin aw bid'ah, iaitu mereka menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan buruk, daripada kesyirikan, syirik, ataupun perbuatan fasik, perbuatan yang mengakibatkan kepada fasik, iaitu melazimi membuat dosa besar ataupun sentiasa melakukan berterusan dalam melakukan dosa kecil, ataupun bid'ah, iaitu perkara yang tidak ada sumbernya daripada syarak, daripada amalan agama. Jadi mereka menjaga daripada perkara ini, barulah mereka ditakrifkan atau digelar sebagai perawi yang adil. Perawi yang adil. Kemudian perawi syarat yang kedua adalah tamud dhab. Tadi kita sebutkan sebagai cekap hafalan kan, atau cekap ingatan. Di sini ada dua berkenaan tentang
dhabt tu. Pertama, dhabtu sadrin, iaitu cekap dalam dada, iaitu dia boleh mensabitkan ataupun maksudnya menetapkan apa yang didengarinya, dan dia mampu untuk meriwayatkan bila-bila masa yang dikehendaki apa yang didengarinya seperti mana yang mana dia didapati. Maknanya riwayat dia dengan riwayat guru dia adalah sama, kerana dia meriwayatkan hadis tersebut adalah sama dengan apa yang didengari oleh dia, dan dia boleh mengeluarkan ataupun meriwayatkan hadis tersebut bila-bila masa dan dia tidak lupa. Ini dipanggil dhabtu sadrin ataupun hafalan, cekap dalam hafalan ataupun cekap dalam ingatan. Yang kedua, dhabtu kitabin, iaitu cekap dalam tulisan. Maksudnya iaitu di sini disebut sebagai siyanatuhu ladaihi mundu sami'a fihi wa sahhahu ila ayyuaddiya minhu wa qayyida bitam isyaratan ila rutbatil ulya fi dhalik, iaitu dia menjaga, sangat-sangat menjaga ketika di sisinya, ketika dia mendengar, dan juga dia mensahihkan, maksudnya dia mengkaji, maksudnya dia jumpa balik dengan guru dia untuk dia tasihkan apa yang dia tulis tersebut kepada yang disampaikan kepadanya, iaitu dia menjaga tulisan dia tu, dan juga tulisannya telah diiktiraf bahawa tulisannya adalah betul, riwayat itu adalah benar, hadis tersebut yang ditulis oleh dia adalah benar, dan dia mampu untuk menyampaikan apa yang terdapat di dalam kitab dia itu yang sama kepada anak muridnya yang lain. Maka ia disebut sebagai dhabtu kitabin, iaitu dari sudut kitab, maksudnya dia punya tulisan dia adalah tulisan yang dhabit, istilah dia. Dhabit itu adalah syarat hadis itu sahih yang kedua. Dan juga bila mana disebut sebagai tamud dhabt, itu adalah peringkat kedudukan yang tertinggi. Sama ada, maksudnya sama ada dalam tulisannya diingat, dan juga dalam hafalannya dia pun ingat juga. Maksudnya hafalan dan tulisan adalah sama, dan dia boleh menyampaikan, meriwayatkan hadis tersebut sama seperti mana dia dengari, tanpa ada tokok tambah sedikit pun, kerana cakapnya hafalan dan cakapnya tulisannya. Maka ini akan bila dia ada dua-dua kelebihan ni, maka dia menjadi sebagai orang yang dipanggil kedudukan tertinggi di dalam kedudukan hafalan ni. Itu begitu hebat sekali ingatan dia, dan begitu hebat sekali tulisannya, sehingga sama dan tidak ada persanggahan. Sebab itu di sana kalau kita mengkaji kepada ilmu hadis, kita terjun dalam kitab-kitab hadis, kita akan jumpa istilah-istilah yang mana riwayat yang ditinggalkan setelah kitabnya terbakar, ataupun riwayatnya berubah setelah dia usia dia telah lanjut, ataupun riwayatnya tidak diterima, riwayatnya hanya diterima untuk kitab sekian, kerana dia adalah yang paling kuat, paling teguh dalam kitab sekian. Dan juga untuk kitab-kitab yang lain riwayat tidak diterima. Banyak para ulama menulis berkenaan perawi tersebut, supaya untuk mengatakan kepada generasi seterusnya seperti mana kita, supaya bahawa hadis-hadis dia boleh diambil, yang ini yang selepasnya adalah tidak boleh diambil, macam tu, untuk menjaga keaslian hadis, dan juga untuk menjaga agama daripada dipalsukan, daripada ditokok tambah dan sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga adalah muttasilus sanad, iaitu bersambung sanadnya, iaitu sanad perawi tersebut dengan yang seterusnya adalah selamat, ataupun adalah sejahtera, ataupun tidak mungkin berlakunya keguguran sanad. Tidak mungkin berlakunya keguguran ataupun digugurkan sanad guru dia, maka dia dipanggil sebagai muttasilus sanad, iaitu sanad dia bersambung.
Bukan sekadar kalau kita tengokkan, kalau kita dengar sekarang ni pun daripada berita misalnya, kemungkinan sanad dia terputus. Sebab apa? Perawi dia mungkin wartawan. Wartawan tu kita pun tak tahu dari sudut keadilan dia dan sebagainya. Itu pun kita boleh terima berita-berita tersebut sebab kita tak ada sumber yang lain. Kecuali sumber, orang kata sumber yang utama tu adalah sumber pihak tu sendiri. Kadang-kadang pihak tu ada merupakan melalui wartawan. Dan wartawan menulis, boleh jadi di sana berkemungkinan akan diedit oleh editor. Mungkin editor tu akan, kalau dia cenderung kepada pihak sekian, dia akan menulis mengikut rentak sekian. Kalau dia menulis kepada sekian, dia akan menulis kepada rentak sekian. Menunjukkan bahawa berkemungkinan besar ada kemungkinan di sana bukan sekadar perawinya majhul, bahkan kemungkinan besar khabar daripada surat khabar itu sendiri ataupun daripada berita-berita yang kita dengar itu sendiri, boleh jadi dia sendiri pun dipanggil kalau sekarang ni istilahnya sebagai khabar yang dusta ataupun khabar yang tersangat lemah, kan. Itu khabar sekarang, tapi kita boleh yakin 100% dengan dia. Sebab apa? Kita dah tak ada sumber yang lain. Dan juga kadang-kadang kita yakin kerana ada sokongan daripada berita-berita yang lain. Misalnya bila mana kita kata riwayat daripada Awani, kan, Astur Awani misalnya, di sana ada riwayat daripada berita harian, ada riwayat daripada ni, maka dia saling menguatkan untuk kata-kata keabsahan berita tersebut, walaupun perawi dia adalah majhul, walaupun kemungkinan editor dia boleh dibeli, boleh wartawan dia boleh kena ikut pihak atasan. Itu pun kita boleh terima, apatah lagi perawi yang macam ni. Bukan sekadar hadisnya, bukan sekadar apa kita kata sampai berita saja. Dalam masa yang sama, syarat yang pertama adalah adil, dan juga dalam masa yang sama mesti dhab. Kalau tidak, ditolak terus. Walaupun perawi itu ada perawi yang masya-Allah, ibadah dia masya-Allah, dipanggil soleh, tetapi maghrur, tertipu pasal dia tak ada ilmu berkenaan tentang hadis, dan merupakan hadis-hadis yang mungkar, dipanggil hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang pelik, yang ganjil, yang asing. Walaupun dia seorang yang banyak ibadahnya, soleh dari sudut ibadah dia, dan juga seorang abid, seorang yang banyak amal dia, takwa, jaga maruah dan sebagainya, tetapi oleh kerana dia tidak tidak dalam bidang hadis, maka itu pun dia boleh ditolak hadis-hadisnya, kerana bukan sekadar kita mencukupi syarat itu saja, tetapi juga syarat-syarat yang lain, seperti mana mestilah riwayat dia mesti bersambung kepada kita. Dan juga seterusnya adalah ghairu mu'allal. Tadi muttasil, kemudian ghairu mu'allal, iaitu perawi tersebut atau hadis tersebut adalah tiada illah, tiada kecacatan pada hadis tersebut. Disebut di sini adalah ma fihi illatun khafiyatun qadihah, iaitu apa yang kecacatan, maksud kecacatan adalah kecacatan yang tersembunyi, yang qadih, yang hina, iaitu kecacatan yang menyebabkan hadis tersebut menjadi hadis yang dhaif, yang ditolak, yang tidak mencukupi syarat kepada hadis tersebut mutawatir. Contoh seperti hadis tersebut zahirnya perawinya adalah thiqah, kerana ada seorang di sana yang dipanggil mudallis, yang menggugurkan sanad. Dia thiqah, dia dipercayai sebagainya, tetapi ada kalanya dia menggugurkan sanad, dan menggugurkan sanad perawi yang dhaif, menunjukkan hadis tersebut secara zahirnya nampak seperti mana perawi tersebut ada thiqah. Sebab itu dalam kaedah riwayat hadis, kita jangan pelik. Para ulama mendhaifkan hadis kerana ada satu perawi je yang majhul, satu perawi je yang tidak dikenali, kan. Yang lain semua thiqah, yang lain semua tamud dhab, yang lain semua cukup syarat dia, tetapi seorang perawi je, dia kata semua perawi thiqah kecuali seorang ni majhul. Maka sebab tu terus macam Syekh Albani terus ada tu yang dhaif kerana kemajhulan ataupun tidak tahu tentang perawi tersebut, kerana ditakuti di sana ada golongan yang dipanggil sariqatul isnad atau sariqatul hadis. Mereka mencuri hadis, dan juga mereka tarkibul isnad, mereka sanad, dan juga mereka mencuri hadis. Maka kemungkinan golongan itu adalah golongan yang majhul tersebut, perawi tersebut
perawi tersebut dia curi sanad untuk sahihkan hadis dia yang direka, dan juga dia letakkan nama dia, nak tak nak terpaksa nama dia di bawah tu, maka akhirnya perawi itu majhul, maka riwayat itu tertolak kerana kemungkinan besar bahawa hadis itu memang bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun perawi yang lain semua adalah thiqah. Kemudian adalah ghairu mu'allal tadi, yang kelima, syarat yang kelima di dalam sahih, menjadikan hadis tersebut adalah sahih, adalah ghairu syadz, yang itu tiada syadz. Syadz ni maksudnya dari sudut bahasa adalah munfarid ataupun tafarrud ataupun perseorangan. Tapi dari sudut istilahnya adalah yang bercanggah, yang berkhilaf dengan perawi-perawi yang lebih lagi thiqah. Misalnya seorang perawi yang thiqah meriwayatkan satu hadis, tetapi di sana ada satu sekumpulan perawi ataupun satu jamaah daripada perawi, mereka ni meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan hadis tersebut, maka hadis daripada jemaah tersebut adalah lebih sahih lagi. Jikalau tidak boleh digabungkan antara dua hadis ini, maka ditolak hadis yang syadz ni kerana dia tidak menepati, walaupun dia sahih semua perawinya, dia mencukupi segala syarat dari sudut perawi dan sebagainya, tetapi oleh kerana dia ada syadz, dia ada bercanggah dengan perawi yang lebih thiqah, maka diambil hadis perawi yang lebih thiqah tersebut dan dibuang hadis yang syadz tersebut. Jadi setelah mencukupi kepada kesemua lima syarat ini, barulah hadis tersebut boleh menjadi satu hadis yang sahih. Begitu sukarnya sebenarnya dalam syarat untuk menerima sesuatu hadis yang sahih. Di sini disebut beberapa sanad yang paling sahih. Maksudnya sanad-sanad ini antara sanad yang sahih apabila diriwayatkan oleh para perawi ini. Pertama daripada Zuhri an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi. Ini dipanggil sebagai as-sahhul asanid, iaitu yang paling sahih dari sudut sanad. Az-Zuhri daripada Salim bin Abdullah Ibnu Umar, iaitu cucu kepada Ibnu Umar, cucu kepada Umar, dan juga anak kepada Ibnu Umar daripada bapanya, iaitu daripada Abdullah bin Umar. Yang kedua daripada Muhammad bin Sirin daripada Abidah, dan juga daripada Abidah itu adalah daripada Amru dan daripada Ali. Ini yang sanad yang sahih daripada Sayyidina Ali. Yang juga Ibrahim An-Nakhai daripada Al-Qamah dan daripada Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Hajar telah menukil sebagai yang paling sahih daripada segala yang sahih. Adapun Imam Bukhari telah menjadikan hadis yang paling asahul asani dipanggil, ataupun sanad yang paling sahih daripada kesemua sanad adalah sanad daripada Malik. Bukhari an Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Bukhari daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, dipanggil yang paling sahih. Adapun Ibnu Hajar meletakkan tiga perawi ini, iaitu daripada Zuhri Salim bin Abdullah bin Umar dan daripada bapanya Ibnu Umar. Kedua daripada Muhammad bin Sirin daripada Abidah bin Amru daripada Umar, daripada Ali, dan juga daripada Ibrahim An-Nakhai daripada Al-Qamah daripada Ibnu Mas'ud. Jadi ini adalah sanad yang sahih dan juga yang paling sahih. Adapun Imam Bukhari meletakkan Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Dan di sana ada dipanggil sebagai silsilatul zahab.
itu sanad emas. Maksudnya ranking pertama dari sudut kesahihan sanad, itu daripada Imam Ahmad, daripada Syafi'i, daripada Malik, lepas tu terus daripada Nafi' dan Ibnu Umar. Malik, Nafi' dan Ibnu Umar, kena pada Zuhri. Jadi ini ada ranking. Sebab apa? Sebab kesemua-kesemuanya adalah merupakan para imam besar yang masyhur, yang terulung dalam bidang hadis pada zamannya. Jadi sebab itulah mereka gelarkan sebagai silsilatul zahab, itu sanad yang paling emas. Tetapi kalau kita nak lihat di dalam kitab Muslim, walaupun Imam Muslim sendiri berguru dengan Imam Bukhari, tetapi Imam Muslim tidak ambil riwayat daripada Bukhari di dalam kitabnya. Kenapa? Kerana hadis tersebut telah diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi dia tak perlu nak ambil hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kerana hadis Bukhari lebih tinggi. Ataupun dia tidak ambil daripada riwayat Bukhari kerana dia nak ambil sanad yang lebih tinggi daripada sanad Bukhari, iaitu dia meriwayatkan daripada guru Bukhari sendiri, seperti mana Humaidi, seperti mana Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Maka oleh kerana para ulama hadis ini berbangga dengan ketinggian sanad, maka akan ambil sanad yang lebih dekat daripada sanad daripada guru dia sendiri. Maka sebab itulah Imam Muslim dalam hadisnya, setakat yang saya tahu, minta maaf kalau salah, tidak ada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari sendiri, kerana itulah mengambil sanad yang lebih tinggi daripada Bukhari sendiri. Sebab itu jangan pelik, walaupun mereka berguru, seperti Imam Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i, berguru Imam Ahmad, ada kalanya mereka tidak ambil sanad daripada itu, mereka kuatkan sanad yang lain, kerana mereka nak ketinggian sanad, dan mereka berbangga-bangga dengan dekatnya sanad mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita baca manhaj ataupun metodologi Imam Bukhari dalam sahihnya, yang paling tinggi adalah thulathiyat, iaitu 3 sanad saja sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bila mana dekatnya sanad, hampir dekatnya sanad, dan juga para imam tersebut adalah imam-imam yang thiqah, maka kemungkinan besar untuk berlakunya kesilapan pada hadis tersebut adalah begitu jauh sekali. Macam kita sekarang ni, apabila telah dibukukan kitab-kitab sahih tersebut, maka sanad-sanad ni hanyalah sebagai perhiasan. Dan juga memanglah bagi seorang talibul ilm, penuntut ilmu, dia akan bangga bila dapat sanad, walaupun sanadnya jauh, mungkin 40, mungkin 50, mungkin 20, paling dekat baru ni sanad qiraat 23 sanad sampai ke Rasulullah. Itu adalah perhiasan. Kita tidak boleh, maksudnya tidak boleh menafikan tentang sanad tersebut. Siapa yang nak belajar, siapa yang nak ambil sanad, dipersilakan mengambil sanad, kerana dia adalah perhiasan bagi talibul ilm. Maksudnya menunjukkan bahawa dia berguru dengan gurunya tersebut. Tetapi sanad sekarang ni, apabila telah dibukukan hadis, maka sanad akan dikira berdasarkan daripada hadis yang dibukukan. Kalau macam hatta Syekh Albani sendiri kan, apabila dia nak tasahihkan hadis ini terdapat dalam Tirmizi, dalam Abi Daud yang tidak disebutkan, maka ditasahihkan berdasarkan dihukumkan berdasarkan sanad yang ada daripada kitab Imam Tirmizi sendiri. Dia tidak ambil daripada sampai kitab dia. Sebab apa? Kemungkinan besar kalau kita ambil daripada riwayat sanad kita, boleh jadi hadis tersebut semua akan menjadi mungkar ataupun palsu, dan ditolak terus kerana banyaknya majhul, banyaknya perawi yang tidak diketahui selepas itu. Bahkan kalau kita lihat perawi yang dijaga namanya adalah antaranya perawi yang hanya sekadar tabaqat ataupun kedudukan dalam Bukhari, Muslim dan juga Kutubus Sittah. Adapun selepasnya seperti mana zaman Imam Al-Baihaqi, zaman Imam Al-Hakim sendiri pun setelah sukar untuk mencari perawi dari sudut siapakah perawi tersebut. Apatah lagi kalau zaman sekarang, lagilah jauh. Dan juga para ulama pun sudah mencukupi dengan tersebarnya kitab-kitab di dalam Bukhari, Muslim, dan juga kitab-kitab hadis yang mu'tabar, mencukupi untuk kita menggunakan hadis-hadis tersebut setelah kita mempelajari tentang
tentang hadis tersebut dan juga sanad-sanadnya. Adapun untuk para maksudnya untuk orang awam yang tidak ada kemampuan dan masa dan juga sebagainya, tidak ada kemampuan untuk mempelajari ilmu berkenaan hadis, dia boleh bertaklid. Bertaklid itu mengikuti tarjihat ataupun apa yang diputuskan oleh imam-imam muhadditsin. Termasuklah juga apa yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ataupun apa yang disahihkan oleh Ibnu Hajar, apa yang disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dia boleh mengikuti taklid-taklid mereka dan tidak berdosa. Kerana apa? Kerana dia tidak ada kemampuan. Seperti mana kita tak ada kemampuan untuk paumen kereta. Jadi kita tak ada taklif untuk maksudnya untuk kita belajar segala benda berkaitan itu supaya kita jangan ditipu. Susahlah kita kan. Semua benda kita nak belajar, jawapannya kita pun tak larat, tak ada masa sebagainya kan. Jadi begitu dah. Setiap orang ada bidang masing-masing, cukup untuk kita mengikuti taklid. Itu mengikuti pemutusan sanad yang dibawa oleh mereka. Adapun ikhtilaf sesama para muhadditsin, misalnya seperti mana imam ini sahihkan, imam ini dhaifkan sebagainya, itu hanyalah perbincangan di kalangan para ulama. Adapun para ulama, mereka yang mampu dalam mentarjih, mampu untuk membuat hukum, mampu untuk mengkaji perawi dan sebagainya, maka tugas mereka adalah itu. Maksudnya mereka mentarjih, mentakhrij sendiri hadis tersebut, dan juga mereka menghukum hadis tersebut berdasarkan apa ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Kerana mereka ada kemampuan. Adapun pada orang awam biasa, maka cukup untuk mengikuti, dipanggil taklid dengan para imam, kerana tiada kemampuan. Begitu juga dalam kaidah fiqh, iaitu di mazhab orang awam adalah mazhab guru dia. Kerana hakikatnya mereka tidak mengetahui tentang kemampuan. Tetapi bukan bermaksud bahawa di sana Islam mengajarkan kepada taklid buta ataupun mestilah kita apa yang Ustaz cakap dah betul tu. Tak, wajib untuk sebab kalau kita lihat para ulama sendiri pun apabila mereka nak menakal, maka mereka akan membawakan hujah-hujahnya. Bukannya sekadar cukup oleh kerana guru saya cakap macam ni sekian, maka saya akan ikut pendapat dia. Tak. Di sana ada hujah-hujah yang dibawakan, dan juga ada timbal balas ataupun bantahan balik jika hujah itu perkara biasa di kalangan dunia ilmu. Perdebatan ke muzakarah ke perbincangan ke dialog ke, itu perkara yang biasa. Kritikan keras, kritikan lembut, itu perkara biasa di dalam dunia ilmu. Maka para orang awam biasa, maka paling kurang dia mesti mengetahui tentang apakah hujah untuk guru dia. Maksudnya orang yang dia nak ambil ilmu tu, paling kurang dia mesti mengetahui. Bukan sekadar ni ustaz ni hebat, tak cukup. Mesti dah dia paling kurang dia mengetahui dalilnya, ataupun apa sebab-sebab yang menyebabkan ustaz tu berkata demikian, apakah nukilan dia. Kebiasaan para asatizah, dia akan ambil benda tu daripada para ulama sebelum tu. Dia akan menyebutkan nukilan-nukilan dia dan sebagainya. Maka dibolehkan untuk orang awam bertanya. Dan sebab agama Islam ini adalah berdasarkan kepada ilmu dan juga kepada hujah. Dia bukan hanya sekadar mengikuti dengan membabi buta. Bahkan banyak celaan-celaan Allah SWT kepada golongan terdahulu kerana mereka hanya berhujah oleh kerana ini dilakukan oleh nenek moyang kami, maka kami ikuti. Maka hujah-hujah ini telah dicela oleh Allah SWT. Bahkan Allah kata, afala tafakkarun, apakah kamu berfikir, apakah afala taqulun, apakah kamu tidak berakal dan sebagainya. Kemudian kita akan masuk kepada kedudukan setelah kita membincangkan berkenaan tentang syarat-syarat hadis sahih. Ada 5 tadi, saya suka ulang. Pertama adalah
mestilah perawi tersebut seorang yang adil. Itu thiqah, hujjah, imam. Ini antara lafaz-lafaz yang menunjukkan bahawa perawi tersebut adalah perawi yang adil. Dan juga mestilah perawi tersebut seorang yang tamud dhabt ataupun sempurna hafalan, ingatan, tulisan dia, seperti yang kita telah bincang tadi. Dan juga perawi tersebut mestilah antara dengan perawi yang lain tidak terputus sanad dia, dan juga mestilah tiada illah, tiada kecacatan yang tersembunyi yang boleh menjatuhkan hadis tersebut kepada sahih, kepada dhaif, bukan kepada sahih, kepada dhaif. Dan juga mestilah perawi tersebut, hadis tersebut tidak bercanggah dengan perawi yang lebih thiqah daripadanya. Ini syarat dan inilah kunci utama kepada ilmu mustalah hadis. Untuk membuktikan bahawa suatu hadis itu diterima dan ditolak adalah berdasarkan 5 syarat ini, dan ia telah mencukupi untuk menjadikan satu hadis sahih ataupun tidak. Di sana ada juga sebagian ulama dia menyebut sebagai sahihul isnad, maksudnya hadis tersebut sanad dia pada riwayat tersebut adalah sahih, tetapi dari sudut keseluruhan jalur perawi tersebut perlu dilihat kembali. Tetapi untuk orang awam cukup mengikuti apa yang telah diputuskan oleh para muhaditsin yang ada sekarang ini. Kemudian kita pergi kepada maratibus sihah ataupun kedudukan sahih mengikut kedudukan dia. Kedudukan sahih mengikut kedudukannya. Tambah syarat lagi, antara Bukhari dan Muslim adalah didahulukan Bukhari. Tetapi jikalau hadis tersebut dipanggil hadis muttafaqun alaih, kita biasa nampak hadis yang ditulis muttafaqun alaih. Apa maksud hadis muttafaqun alaih? Hadis muttafaqun alaih adalah hadis yang sama riwayat di dalam Bukhari dan juga Muslim, lafaz dia sama, riwayat dia sama, maka dipanggil muttafaqun alaih. Kalau hadis itu disebut Bukhari dan Muslim, belum tentu lafaz dia sama, maka disebut Bukhari dan Muslim kerana lafaz dia berbeza-beza. Dalam Bukhari riwayat dia sekian, dalam Muslim lafaz dia sekian, maka disebut Bukhari dan Muslim. Tetapi muttafaqun alaih, lafaz dia adalah sama, maka disebut sebagai hadis itu muttafaqun alaih. Dan hadis muttafaqun alaih adalah hadis yang tertinggi di dalam ranking hadis selepas hadis mutawatir. Kemudian apa dia? Hadis dan juga syekh saya, iaitu Syekh Abdul Bari Muhammad Al-Ansari, itu anak kepada Syekh Muhammad Al-Ansari. Beliau mengatakan bahawa, beliau berpendapat bahawa hadis yang disebut oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya yang disebut sebagai hadis hasan sahih adalah sama kedudukannya dengan hadis yang disebut sebagai hadis muttafaqun alaih. Itu kedudukan yang paling tinggi dari sudut kerana beliau sendiri antara tesis dia dalam PhD adalah berkenaan tentang masalah hasan, istilah hasan di dalam Tirmidzi. Dan setelah beliau mengkaji kitab Sunan Tirmidzi tersebut, beliau telah membuat kesimpulan bahawa hadis hasan sahih adalah menyamai martabat dengan hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang bawah sedikit tapi hadis masih sahih lagi, itu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, tafarrud bil Bukhari, itu yang dikeluarkan oleh Bukhari kerana syarat Bukhari adalah imkanul liqa, thubutul liqa, iaitu wajib untuk perawi yang dipanggil perawi mudallis. Nanti kita akan bincang perawi mudallis, itu perawi yang secara ringkasnya perawi yang digelar sebagai perawi thiqah, tetapi dia pernah menggugurkan sanad. Maka tetapi oleh kerana sanad yang digugurkan itu adalah daripada perawi yang sanad yang digugurkan ataupun sanad yang dibuang, perawi yang dibuang itu adalah perawi yang thiqah juga, bukan perawi yang
dhaif, perawi yang thiqah juga, tetapi digugurkan, tak tahu sebab apa, tapi digugurkan sanad tu, maka dia dipanggil sebagai seorang mudallis. Dan juga mudallis ada martabat dia. Dan perawi yang mudallis ini dia mestilah, syarat dia dalam riwayat yang lain mestilah dia berjumpa dengan perawi yang dengan guru dia tersebut walaupun sekali. Ini syarat kepada Bukhari. Tapi Imam Muslim tidak mensyaratkan sedemikian, cukuplah dengan macam menghantar surat. Kalau kita telefon atau WhatsApp kan, kalau zaman sekarang, untuk mensahihkan benda tu, tak perlu jumpa. Tetapi Imam Bukhari mensyaratkan kalau kita dengar khabar daripada si fulan tersebut, wajib mesti adanya berlaku pertemuan walaupun sekali. Barulah perawi tersebut, riwayat dia dalam hadis tersebut diterima. Jika tidak, Imam Bukhari akan menolak riwayat tersebut kerana tidak mencukupi syarat di dalam Bukhari. Dan sebab itulah, syarat yang ketat itulah menyebabkan hadis yang dalam Bukhari lebih tinggi daripada hadis di dalam Muslim. Yang kedua adalah di dalam Sahih Muslim. Tadi Bukhari hanya dalam Sahih Bukhari sahaja, bukan di dalam kitab-kitab Bukhari yang lain. Kalau biasa dia tulis riwayat Bukhari, dia akan menunjukkan kepada Bukhari di dalam Sahih. Tetapi untuk kitab Bukhari yang lain, seperti mana kitab Adabul Mufrad, kitab ini ditulis oleh Bukhari. Kitab Al-Qira'ah Khalfal Imam, kitab Tarikh Kabir, mestilah ditulis di sana bahawa diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab sekian. Adapun kalau ditulis diriwayatkan oleh Bukhari sahaja, bermaksud kepada kitab Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Muslim lebih tinggi ataupun kitab-kitab yang lain, kitab-kitab Imam Muslim juga, tapi kalau kitab yang lain maka tidak boleh. Di sini baru-baru ni ada perdebatan dalam grup dengan orang Syiah. Mereka, oleh kerana Syiah ini, mereka punya kitab hadis mereka tebal. Sebab apa? Mereka mengambil ke semua kitab-kitab daripada Ahlus Sunnah ni, mereka ambil yang menepati dengan pegangan mereka lah. Maksudnya macam Imam 12, macam hadis Qadir Khum, hadis Ali, hadis Itrah, hadis yang menepati dengan mereka, hadis mut'ah pun mereka ambil daripada Bukhari Muslim, bukan Bukhari Muslim ya, semua kitab Ahli Sunnah mereka ambil. Hatta sama kitab-kitab yang dhaif pun mereka ambil. Tapi mereka terlupa di sana. Mungkin mereka boleh menipu kepada, tapi bahayalah, maghrur lah. Mereka mengambil riwayat-riwayat tersebut dan mereka menulis bahawa ni kitab dalam Bukhari Muslim apa semua. Jadi sebab itulah mereka mudah untuk bagi ulama-ulama mereka boleh mengelirukan orang awam. Sebab apa? Mula-mula mereka akan datang dengan ada Bukhari Muslim sebagainya. Jadi orang awam, oh Bukhari Muslim sahih ni semuanya. Jadi mereka tak tahu hujah dan akhirnya mereka boleh terpengaruh dengan Syiah. Dengan Syiah. Bahkan mereka tidak menggelarkan diri mereka Syiah. Mereka gelarkan diri mereka Sunni. Dan sudah istilah mereka adalah Sunni itu mestilah yang membaiat Ali selepas kewafatan Rasulullah. Adapun yang bukan membaiat Sayyidina Ali, maka dia tidak Sunni. Itu istilah mereka. Maka mereka pun menggunakan lafaz yang sama, itu lafaz Sunni untuk diri mereka, untuk taqiyah ataupun untuk menarik orang-orang awam kepada mereka. Tetapi di sana mereka terlupa sebenarnya. Sebab apa? Kitab-kitab hadis pun, kitab tafsir dan sebagainya, kita ada metodologi pendalilan, cara bagaimana nak terima kitab-kitab tersebut. Dan di situ mereka terlupa. Kadang-kadang mereka ambil daripada riwayat-riwayat yang memang diiktifak sebagai riwayat itu palsu. Riwayat itu palsu. Seperti mana ada dalam riwayat dalam Mustadrak, ada riwayat palsu kerana perawinya memang ditohmah. Bukan saya yang cakap ni, ulama-ulama terdahulu telah menyatakan seperti mana hadis tuyur dan seumpamanya. Dan mereka ambil semua kitab ni asalkan menepati kepada pegangan mereka,
untuk mereka mengatakan hadis ini terdapat dalam kitab sekian. Kitab ini sahih. Dan mereka mengatakan bahawa kitab sittah semua sahih. Kitab sittah semua sahih. Sedangkan yang diittifaq ulama adalah sahih adalah pada Bukhari Muslim. Itu yang lain-lain masih ada dhaif, masih ada yang hasan dan seumpamanya. Oleh kerana mereka mengetahui kitab-kitab ahli sunnah untuk mengelirukan masyarakat, tetapi mereka tidak mempelajari metodologi cara pengambilan dalil daripada ahli sunnah, maka mereka tidak boleh nak menjawab hujah-hujah tersebut. Cukup mereka copy paste saja. Kemudian tadi Bukhari, kemudian Muslim. Kemudian apa yang hadis-hadis yang menyamai, yang syarat kepada Bukhari dan Muslim. Dan kemudian hadis yang syarat kepada Bukhari sahaja. Kemudian hadis syarat kepada Muslim sahaja. Syarat Bukhari tadi mula-mula Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian Bukhari, atau kalau ada Bukhari Muslim lah. Kemudian Bukhari, kemudian Muslim. Kemudian apa yang disyaratkan, seperti mana syarat Bukhari Muslim, kemudian syarat Bukhari, kemudian syarat Muslim, dan kemudian barulah kitab-kitab seterusnya daripada kutubus sittah dan seumpamanya. Semuanya ada 6 kalau kita tengok. Pertama muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, itu Bukhari saja, Muslim saja. Kemudian syarat Bukhari Muslim, syarat Bukhari, syarat Muslim, 7. Semua ada 7. Ini yang paling tinggi. Kemudian kita pergi kepada hadis hasan li dzati. Tadi dah sebut hasan li dzati, yaitu hadis yang tidak mencukupi syarat dari sudut dhabit, tetapi dalam masa yang sama dia boleh menjadi sahih la ghairi dengan ada sokongan daripada jalur perawi yang lain. Hadis hasan sahih. Oleh kerana hadis hasan ni, antara yang menakal ataupun mempopularkan istilah hasan adalah At-Tirmidzi sendiri. Tirmidzi kalau kita lihat di dalam kitab dia, kitab Tirmidzi, boleh kata majoriti kitab dia akan menulis hadis hasan sahih, hadis hasan gharib, hadis hasan, hadis gharib. Dia akan letakkan kerana hadis hasan sahih gharib, macam dia akan letakkan istilah-istilah tersebut. Dan kalau untuk kaedah Tirmizi, kena ikut kepada ta'rif Imam Tirmizi sendiri. Tidak boleh mengikuti ta'rif hadis hasan yang telah disepakati oleh yang ditarifkan oleh Ibnu Hajar, kerana ta'rif Tirmizi adalah berbeza dengan ta'rif hasan di sisi ulama muhadditsin. Tetapi hadis hasan sahih, macam tadi kita kata, hadis hasan sahih adalah hadis yang kedudukannya adalah sama dengan muttafaqun alaih. Tetapi kenapakah Imam Tirmizi menggunakan hadis hasan sahih? Dua istilah dalam satu. Maka kat sini disebut bahawa mujtahid telah para imam-imam ni telah ikhtilaf kenapa disebut sebagai hasan sahih. Dan yang boleh menjawabnya yang paling tepat adalah Imam Tirmizi sendiri. Sebab Imam Tirmizi sendiri yang membuat ta'rif hadis hasan tu. Dan
Tetapi Imam Tirmidzi tidak menerangkan kecuali apa yang ditakrifkan, apa yang diletak dalam takrif beliau. Insyaallah minggu depan insyaallah kita akan terangkan tentang apakah ada takrif hasan di sisi Tirmidzi. Adapun hadis hasan sahih adalah hadis yang kalau dia ada banyak, ada dua jalur ataupun ada dua riwayat, maka satu hadis itu sanad dia sahih, satu hadis itu sanad dia hasan. Adapun jikalau hasan sahih tersebut hanya ada satu jalur, maka kat sini ada perbincangan para ulama. Mungkin dimasukkan adalah hadis tersebut hasan ataupun sahih. Mungkin sebagian ulama menganggap bahwa hadis tersebut hasan dan sebagian ulama yang lain menganggap bahwa hadis tersebut sahih. Maka dijadilah hadis hasan sahih. Oke, jadi cukup sekedar ini. Yang baik itu datang dari Allah, yang lemah dan kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak atas segala kesilapan, kerana saya seorang penuntut ilmu yang masih lagi menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi perkara yang saya tidak tahu, dan segala kesilapan dan kesalahan saya mohon ampun banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mohon maaf pada tuan-tuan sekalian jika ada silap bahasa dan sebagainya. Yang baik itu dari Allah, yang lemah dan kurang dari saya sendiri. Dan astagfirullahalazim wa lakum. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين